Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan negeri Melaka. Kita tengok soalan yang pertama. Lengkapkan langkah-langkah operasi dengan nombor yang sesuai di ruang jawapan. So dekat sini dia dah bagi pada kita info lah. Dan dia bagi info yang kedua macam ni. Dekat sini pelajar boleh agak dah. So macam mana jadi 9/4? So ni pecahan tak wajar lah. Ni nombor bercampur. Jadikan dia pecahan tak wajar. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. So 9/4. 25 darab 1, 25 tambah dengan 11. So kita dapat 36 per dengan 20, 25. So dekat sini pelajar just tekan kalkulator sajalah. Kalau kita tekan kalkulator macam ni, punca kuasa, punca kuasa 36 per dengan 20, 25. So dia akan dapat macam ni. Tekan shift ABC, so 6/5. So dapat 6/5 bahagi dengan yang ni pun sama, tekan kalkulator dapat 3/2. So kalau bahagi, kita tukar kepada darab, kita terbalikkan dia lah. 2/3. So jawapan akhir pelajar just tekan kalkulator saja. Kalau pelajar tak mahir sifir lah. Kalau mahir sifir, 3 kali 1, 3 kali 2. So 2 darab dengan 2, 4. Per dengan 5 darab dengan 1, 5 lah. So 4/5. Ataupun pelajar tekan kalkulator lah. 6 per 5 darab dengan 2/3. So kita akan dapat jawapan dia 4/5. Settle untuk soalan ni 3 markah. So setiap ruang ni 1 markah lah. 1, 2 dan 3. Settle soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Rajah 1. Mana rajah 1 dekat sini menunjukkan 2 bangunan. Blok T dan blok U. So blok T, kita ada blok U. Di atas tanah mengufuk. Balkoni M ialah 12 meter dari aras tanah blok T. Balkoni M. Mana M? M. Cikgu kecil sikit. Sorry bau clear. So balkoni M ialah 12 meter dari aras tanah blok T. So maksudnya tinggi ni lah 12. So 12 dari aras tanah. Blok U mengandungi dewan dan kantin. So kita ada dewan, kita ada kantin. Hisham berdiri di atas balkoni M. Memandang kepada kawannya yang berada di kantin. So sekarang ni dia diri dekat balkoni ni. So dia diri kat sini, dia tengok kawan dia dekat kantin. Soalan dia. Diberi sudut tunduk L dari M. Ialah 55. So yang ni kita cantum lah. Kita ambil So M ni cikgu ambil sinilah. So cantum. Dia kata diberi sudut tunduk L. Dari M ialah 55 degree. So sudut tunduk. Sudut tunduk macam ni lah, kita tengok daripada atas. Sudut tunduk. So sudut tunduk dia bagi pada kita 55 darjah L daripada M. Hitung jarak dalam meter antara titik K dan titik L. So nak cari kat sini senang lah. Titik K dan titik L. So sudut zigzag So sudut dekat sini 55 darjah. So tinggi dah ada. Kalau cikgu keluarkan segitiga dia, cikgu lukis balik. So macam ni lah gambar dia. Kita nak cari panjang KL. So dekat sini 12, sudut dia 55 darjah.
So, kita nak cari jarak dia. Maksudnya, sebelahan lah dekat sini. Okey, kita boleh guna sin tentangan per hipotenus. Saya takut hantu. Kalau sebelahan per hipotenus, cos sebelahan per hipotenus. Kalau saya hantu, tak takut sangat. So, info yang kita ada tentangan lah. Kita nak cari sebelahan. Cikgu tukar kepada X senang. So, kita guna tangent lah. Okey, tangent theta maksudnya tangent 55 darjah sama dengan tentangan dia 12 per dengan X. So, X bawa naik atas. Okey, tangent 55 bawa turun bawah. Tangent 55. So, kita kira dapat. Okey, 12 bahagi dengan tangent 55. So, kita dapat sebelahan 8.4. 8.40 8.40 2 tempat perpuluhan. Okey, settle soalan yang kedua. Mudah sangat-sangat. Berapa markah ni? 3 markah. Okey, 3 markah kita bagi bila ada formula dekat sini 1, solution dia 1, jawapan dia 1. So, 3 markah. Okey, settle soalan yang kedua. Pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni soalan trigo lah. Soalan trigo. Rajah 2 menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. So, kita ada sudut dekat sini. Nyatakan nilai bagi sin theta. Okey, first kali kita tengok apa pelajar kena tahu. Okey, kita ada 4 sukuan Add sugar to coffee. So, dekat sini kita tengok sudut dia berada di sukuan yang ketiga. Kalau dia nak sin, automatik sin sukuan yang kedua je positif. Sukuan ketiga mesti jawapan dia mesti negatif. Ni pelajar take note. Okey, dan yang ni ialah X, yang ni ialah Y. Okey, so X dia dekat sinilah. Kalau cikgu lukis balik. So, ni ialah X dia. Berapa? Negatif 0.4384. Okey. Dan paksi Y dia yang ni lah. Negatif 0.8988. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey. So, kita nak cari sin theta. So, sin theta. Okey. Sama dengan sin sama dengan apa? Tadi kita dah bincang soalan yang kedua. Saya takut hantu. Okey, so sin theta sama dengan tentangan. So, tentangan dia kat sinilah. Per hipotenus. So, hipotenus ni automatik pelajar tahu nilai dia ialah 1. Sin theta sama dengan negatif 0.8988. Okey, soalan dia nyatakan nilai sin theta. Ni per 1 tapi kita tak tulis lah. Okey, kita just ambil je jawapan dia kat situ. So, markah dia ialah, berapa markah dekat sini? Okey, kat sini 1 lah. Okey, so 1 markah. So, settle untuk soalan yang pertama. Okey, tentukan nilai tangent theta dan cari sudut theta ni kat sini. Okey, so tangent kita tahu sukuan yang ketiga ni tangent dia positif. So, tangent. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. So, tangent. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan. Okey, so tangent theta sama dengan tentangan dia. Kita tahu negatif 0.8988 bahagi dengan negatif 0.4384. So, negatif-negatif kita potong lah. Okey, kalau kita nak cari sudut, tangent ni bawa pergi sebelah. So, tangent inverse lah. Tangent inverse, so kita tekan kalkulator 0.8988 bahagi dengan 0.4384. So, cikgu kira kat sini senang. Sebab kita nak refer gambar Okey, so kita ambil kalkulator, shift tangent.
shift tangent. Sebab ada tangent inverse bawa pergi sebelah. 0.8988. Okey, per dengan 0.4384. Okey, so terus kita dapat sudut dia. 63.998. So kalau kita bunda dia jadi 64 darjah. Okey, so settle. Soalan macam ni, yang kedua ni, kita nak bagi markah dia. Okey, bila ada saja operasi macam ni, automatik 1 markah dan jawapan dia 1 markah. So 3 markah. Mudah Okey, settle soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, sebelum tu cikgu betulkan sikit. Okey, sebab sudut dia berada di sukuan yang ketiga. Cikgu tertinggal tadi. Okey, sukuan yang ketiga tak logik lah 64. So, kita kena tambah Kalau sukuan yang ketiga, so theta dia sama dengan 180 tambah dengan 64. Baru betul jawapan dia. Okey, so 180 tambah dengan 64. Okey, so dapat 244. Okey, baru betul. Okey, so kita sambung soalan yang keempat. Penyelesaian masalah dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, tidak dibenarkan. Okey, so untuk soalan ni tak boleh guna kaedah metrik lah. Okey, pada suatu hujung minggu tertentu, Puan Syuhada mengambil bahagian dalam suatu pesta jualan makanan yang berlangsung selama 2 hari. Dia menjual donat-donat itu dalam 2 pakej yang berlainan. Jadual 1 menunjukkan maklumat berkenaan pakej. So, dia ada 2 pakej lah. Kita ada pakej ekonomi. Okey, harga pakej E lah. Okey, ekonomi 2 coklat, 1 strawberry, 1 custard. Okey, package premium 2 keju, 1 strawberry, 1 custard. Premium harga dia P. Okey, kita tengok soalan. Pada hari pertama, dia berjaya menjual 70 package ekonomi dan 90 package premium. Okey, dengan hasil jualan 1780. Okey, so mudah untuk persamaan yang pertama ni. So kita tulis sekejap. 0. Okey, 70 ekonomi. Okey, tambah dengan 90 premium. P sama dengan 1780. Okey, ni poin yang pertama. Pada hari kedua, jualan pakej ekonomi 2 kali ganda jualan pada hari pertama. Maksudnya ekonomi 2 kali ganda 140 lah. Mudah. Okey, 140. Okey, tambah ke kat sini. Okey, manakala pakej premium 2/3 jualan pada hari pertama. So 2/3 jualan hari pertama ni 90. Jadi 2/3 kita kira lah. 2/3 darab dengan 90. 2 darab dengan 90, 180. 180 bagi 3, so kita dapat 60. Okey, bermakna hari kedua ni 60 sahaja premium. Sama dengan okey, jumlah jualan Syuhada sepanjang pesta. So sepanjang 2 hari ni dia bagi 3,900. Okey, maksudnya hari kedua ni kita kena tolak dululah. 3900 tolak dengan 1780. Okey, so kita tolak 3,900 tolak 1780. So kita dapat 2120. Okey, 2120. Okey, so hitung nilai E dan nilai
P. So dekat sini kita guna ada dua kaedah boleh kita guna. Kaedah penggantian ataupun penghapusan. So cikgu nak buat penghapusan lah, senang. Okey, kalau bawah 140i ke atas ni cikgu nak samakan i. So cikgu darab dengan 2. So kalau dekat pertama darab 2, yang ni pun darab 2, yang ni pun darab dengan 2. So cikgu darab terus 70 i darab dengan 2 140 i. Okey, tambah dengan 90 darab 2 180. P sama dengan 1780 darab 2. 1780 darab dengan 2. 3560. So 3560. So kita selesaikan. Okey, ni persamaan 1, ni persamaan 2, ni persamaan 3. So kita selesai teruslah. Persamaan 2 dengan 3 140. Tolak 140 habis. So dekat sini pun tolak 60, tolak 180. So kita dapat tolak 120. P sama dengan 2120. 2120 tolak dengan 3560. So kita dapat negatif 1440. Negatif 1440. So kalau negatif kita potong terus, senang. Dua-dua negatif kiri kanan buang. So P sama dengan 1440 bahagi dengan 120. 1440 bahagi dengan 20. Bukan 20 ni, 120. Okey, so kita dapat 12. Maksudnya harga premium ni 12. Sebab dia tanya harga premium kan, hitung I dan P. Okey. Bila dah dapat P12, masukkan dalam mana-mana persamaan. Okey, untuk cari nilai I. So cikgu masuk dalam persamaan yang pertama. So 70I tambah dengan 90, P dia 12. Okey, sama dengan 1780. So 70I sama dengan 1780. Tolak yang ni bawa pergi sebelah. Okey, so 90 darab dengan 12. 90 darab dengan 12. So kita dapat 1080. 1080. So bila kita tolak 080. Okey, 1780 tolak dengan jawapan kita tadi. So kita dapat 700. Okey, 700, 70 bawa pergi sebelah. So bahagi dengan 70. Senang kat sini. Okey, 0 potong 70 bagi 7. So dapat 10. Okey, bermakna ekonomi itu RM10, premium RM12. Okey, so settle untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni mudahlah. Okey, bila nampak gambar macam ni, kita ada dua je formula yang kita guna. So luas bulatan. So luas pi j kuasa 2 dan lilitan 2 pi j. Yang ni pelajar kena mahir betul-betul. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, OPQ. Mana OPQ? Dah sektor bulatan berpusat di O. Dan OQR. OQR ialah semi. Ialah sebuah semi bulatan. Okey, menggunakan pi 22/7 hitung. Okey, soalan pertama dia tanya perimeter. Okey, seluruh rajah. Apa maksud perimeter? Semua panjang keliling dia lah. So kalau perimeter, okey, yang ni tambah dengan yang keliling kat sini dan tambah yang ni. Okey, so senang. Okey, yang ni dah tahu 14. Maksudnya kalau cikgu tulis balik OP tambah dengan PQ.
PQ tambah dengan QRO. QRO. Okey, OP ni berapa? OP ni tadi kita dah ada 14. So 14. Okey, tambah dengan. So PQ ni ialah lilitan bulatan. So lilitan bulatan kita kena tahu sudut lah. Okey, dia mudah macam ni. Kalau kat sini 90 ni sama panjang So kalau kat sini 90, so 2 ni sudut dia mesti sama lah. Maksudnya kat sini 45, kat sini pun 45. So nak cari OPQ ni kita kena ambil semua. 90 tambah dengan 45, so kita dapat 135. So cikgu tulis 135 per 360 darab dengan lilitan bulatan 2 darab dengan pi darab dengan jejari dia. So jejari dia kita tahu tadi 14. Okey, settle untuk PQ. Okey, kita nak cari OQR. Okey, OQR ni lilitan bulatan QRO QRO. Okey, so kita tambah dengan. So dekat sini kita tahu automatik, kita tahu semi bulatan. So semi bulatan 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan jejari dia. So jejari dia berapa dekat sini? Okey, ni semi bulatan. So jejari dia mesti separuh lah. Maksudnya separuh daripada kat sini 14. So separuh dia ialah 7. Okey, so settle. Okey, seterusnya kita tekan calculator lah. So 14 tambah dengan, kira dulu, 135 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 14. So kita dapat 33. So 33 tambah dengan yang kedua 180 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 7. Okey, so kita dapat 22. Okey, bermakna dalam gambar ni 14, kat sini 33, kat sini 22. So bila perimeter kita tambah semualah. Okey, 22 tambah 33 tambah dengan 14. So kita dapat 69. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, bila dah masuk pada ruangan B, terpotong B kita tulis B yang baru. Okey, settle. Untuk soalan pertama ni 3 markah. So 3 markah ni datang daripada mana? Okey, datang daripada first kali dia tengok salah satu lah operasi yang kita guna. So 1 mungkin dia bagi kat sini atau sebelah. Dan operasi tambah 1 dan jawapan dia 1 lah. Okey, soalan yang kedua. Luas kawasan yang berlorek. So cikgu kira dekat atas lah. Okey, bila luas kawasan yang berlorek ni maksudnya pi j kuasa 2 lah kalau luas. Okey, first kali kita cari semua sekali dulu, senang. Okey, kita cari yang besar dulu. Cari yang besar dulu. Okey, bermakna pi j kuasa 2 untuk luas. So sudut dia kita tahu 135. So 135 per 360 darab pi 22 per 7 darab dengan jejari 14 kuasa 2. Okey, kita kira 135 per 360. Okey, darab dengan 22 per 7. Okey, darab dengan 14 kuasa 2. Okey, so kita dapat 231. So 231. Okey. Seterusnya kita cari
semi bulatan. Kita cari yang warna biru ni. Semi bulatan dulu. Okey. Okey, so kita nak cari yang warna biru ni 180 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan jari dia 7 kuasa 2. Dekat sini kita just tekan kalkulator je lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator 180 okey per 360. Okey, darab 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 77. Okey, bermakna yang ni sebenarnya 2 ni kita kira di ruang jawapan. So cikgu ringkaskan dekat sini 231. Okey, tambah dengan 77. Okey, tolak dengan segitiga dekat sini lah. Kita kena tolak segitiga. So, segitiga 1/2. 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. So, tapak dia 9.9. Tinggi dia pun 9.9. 9.9 darab dengan 9.9. Okey, kita kira. So, 9.9. So, 9.9 darab 9.9. Okey, bahagi dengan 2. So, kita dapat 49. So, 49. Maksudnya 231 tambah dengan 77 tolak dengan 49. Okey, kita dapat jawapan dia 259. 259. Okey, ni luas kawasan berlorek. Okey, so settle 3 markah. So 3 markah ni datang daripada mana? Datang daripada ada operasi salah satu ni. Okey, cikgu nak bagi kat sini lah 1 markah. Okey, so ada penambahan dekat sini operasi 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-5 dan untuk part yang pertama lah. So, insyaAllah esok cikgu sambung part yang kedua. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.